billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini di dalam salah sebuah taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis di dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi perintis sebagai pemula untuk kita bersama-sama untuk berada di dalam syurga yang hakiki di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam edisi 2 November 2021 bersamaan 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah, hari Selasa, dan sudah semestinya ada di antara kalangan penonton kita pada pagi ini yang sedang mempersiapkan diri untuk ke tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang mempersiapkan anak-anak untuk ke sekolah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi sudi meluangkan sedikit masa pada pagi ini untuk mengambil kesempatan untuk sama-sama kita isi rohani kita pada pagi ini dengan sedikit ilmu. Dan insya-Allah seperti biasa sidang penonton sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membawa topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama selidiki, sama-sama kita teliti untuk sebagai panduan kehidupan kita. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama akan meneruskan lagi pengajian kita di dalam silibus pengajian hadis, menerusi topik kita pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan. Dan insya-Allah pada pagi ini bersama dengan kita untuk menjawab persoalan-persoalan para sahabat-sahabat penonton sekalian, salah seorang ahli di dalam bidang zakat ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, alhamdulillah. Luqman sihat. Alhamdulillah. Sama-sama kita insya-Allah, mudah-mudahan kita semua terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya daripada pandemik COVID-19 ini insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya berkaitan dengan zakat ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut perkataan zakat sebanyak 35 kali dalam Al-Quran, dan 32 kali daripadanya digandingkan dengan solat. Sudah semestinya ada perkaitan di antara zakat dan juga solat. Dan apakah keistimewaan zakat ini di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim? Ini semua yang kita akan selidiki pada pagi ini insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya Ustaz, apakah sebenarnya kepentingan zakat ni dalam kehidupan seorang Muslim Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini ada kebaikannya, ada keberkatannya. Apatah lagi kita membicarakan satu tajuk yang saya fikir relevan, sesuai untuk terus dibincang daripada masa ke semasa. Bagi yang mengetahuinya adalah sebagai satu bentuk tajdid. Kita perbaharui ingatan kita, kefahaman kita. Yang belum mengetahui, ia menjadi satu ilmu. Dan yang ketiga ialah kadang-kadang kita memahami sesuatu perkara tapi dalam bentuk kefahaman yang salah. Dalam bentuk kefahaman yang salah. Tadi di awal mukadimah tadi, Dai menyebut tentang bagaimana gandingan di antara solat dan zakat yang diulang-ulang dalam puluhan ayat dalam Al-Quran. Sebahagian besar daripada kita yang tidak faham, bukan tak nak belajar, kadang-kadang salah faham, menganggap bahawa bila sebut zakat itu lebih kepada zakat fitrah. Jadi seolah-olah bila sebut perkataan zakat itu
hanya perlu dibicaranya dalam bulan Ramadan. Ataupun merasakan bahawa ini zakat ni, ini cerita orang senang, cerita jutawan, cerita orang-orang kaya. Saya ni apalah sangat bekerja sendiri saja. Saya apalah sangat saya makan gaji sahaja. Sedangkan mungkin kita yang makan gaji tadi, kita yang bekerja sendiri tadi, mungkin kita dikenakan juga zakat. Mungkin zakat simpanan, mungkin zakat pendapatan, mungkin zakat perhiasan emas. Tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Maksud saya ialah bila kita memahami ataupun cuba mempelajari sesuatu ilmu, insya-Allah ianya akan memberi satu kebaikan kepada kita, kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kembali kepada persoalan dai tadi, apakah yang kita lihat bahawa zakat ini amat penting kepada kita? Pasti sekali zakat ini merupakan di antara rukun Islam yang kita bicarakan tentang rukun Islam. Yang kedua, kalau kita tengok falsafah ibadah zakat itu sendiri, satu falsafah, satu hikam ataupun hikmah yang cukup luar biasa. Cuba bayangkan bila Rasulullah SAW dibangkitkan, Nabi ini dia membawa risalah yang terdahulu. Apa maksud risalah terdahulu? Antaranya ialah mengabdikan diri kepada Allah, menjauhi segala bentuk tauruk, penyembahan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi menyambung risalah yang terdahulu. Rupanya dai, risalah yang terdahulu juga nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam juga membawa risalah tentang berzakat ini. Walaupun sebahagian ulama melihat bahawa dahulunya zakat ini merupakan sebagai satu pilihan. Ia berlaku kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Di peringkat awal risalah Nabi, berzakat ini merupakan pilihan, maksudnya sunat. Nak berzakat boleh, tak nak berzakat pun boleh. Dia macam sedekah. Tapi pada tahun kedua hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ibadah zakat ini. Dan bila kita sebut ibadah zakat, ianya merupakan sebagai suatu kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, pasti ada hikmah. Di antara hikmah yang jelas daripada ibadat zakat ini adalah apa yang dapat kita fahami daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah sebahagian daripada harta mereka. Ambillah sebahagian daripada harta mereka. Tujuan khuz min amwalihim sadaqatan, dalam bentuk sedekah, yakni zakat. Tujuannya ialah untuk menyucikan hati dan harta mereka. Ada dua H di situ, hati dan harta. Rupanya nak bersihkan jiwa, nak bersihkan harta ini bukan dengan sekadar zikrullah. Zikrullah ya, kita istighfar, kita berzikir, baca Quran. Ini elemen yang boleh menyucikan hati kita. Tapi antara bentuk yang menyucikan hati kita juga ialah dengan kita mengeluarkan zakat. Sebab apa? Dalam jiwa manusia ni ada sifat yang negatif ataupun kita sebut mazmumah, umpamanya penting diri. Kita fikir hanya untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita, kelompok kita saja. Ada perkara tersebut dalam diri kita. Dalam diri kita ni ada rasa tamak. Kita rasa ini usaha kita, ini kudrat kita, ini pengorbanan kita, dapat duit, dapat gaji, dapat harta, dapat emas. Jadi kenapa pula yang aku nak beri kepada orang lain? Jadi di situ tujuan Allah Ta'ala mewajibkan ibadat zakat itu antaranya ialah untuk menyucikan hati kita ni. Dan yang kedua tadi kita sebut menyucikan harta kita. Kalau dalam ibadah puasa, kita diwajibkan bersama ibadah puasa itu datang satu kewajipan namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu lebih kepada individu, kepada tubuh badan individu seseorang tu. Sebab itu hampir semua orang layak membayar zakat fitrah. Ialah dan Luqman lebih kurang RM7. Seorang tu lebih kurang RM7. Jadi ini insya-Allah semua orang, hampir semua akan melaksanakan
ibadah yang kita sebut sebagai zakat fitrah. Tapi dia lebih kepada zakat peribadi, zakat individu. Yang kedua tadi zakat harta. Zakat harta ini ialah untuk menyucikan harta kita. Dalam bahasa yang lain, apa yang kita dapat daripada sumber kekayaan itu, harta benda itu, gaji apa semua ni, kita bersihkan. Seolah-olah kalau saya buat contoh, mungkin contoh ni sesuai tak sesuai tak tahulah. Umpamanya kalau kita katakanlah ada nilai, maknanya contohlah kita kata zakat emas kita kena bayar katalah RM100. Contohlah Dai. Tiba-tiba kita tak bayar Dai. Allah. Kita tak bayar. Jadi nilai RM100 itu kita makan. Allah. Kita pakai. Kita rasa alah RM100 je. Tapi sebenarnya RM100 ni bukan hak kita. Tapi RM100 ni hak orang lain, bukan hak kita. Cuba bayangkan kita, walaupun kita kata harta kita, tapi bukan milik kita lagi. Harta kita milik asnaf, mungkin milik fakir, mungkin milik miskin, mungkin milik mu'allaf, mungkin milik fi sabilillah. Maksud sayanya bukan milik kita lagi. Jadi bukan milik kita itu harus dikeluarkan, diberikan kepada orang yang berhak. Inilah yang kita katakan bahawa ibadat zakat itu dia akan dapat membina peribadi ataupun syakhsiah kita yang baik. Yang paling penting ianya merupakan satu wasilah untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, zakat itu adalah sebagai untuk langkah kita mensucikan bukan hanya sekadar hati kita, bahkan harta kita. Mungkin ada milik orang lain di dalam sebalik harta yang kita peroleh. Insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz sebagai pendahuluan ni. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk meraihkan persoalan-persoalan bersahabat kita, kita nak berhenti perhatian seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Kembali kita bergabung pada pagi ini dan Taman Syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati pertemuan kita pada pagi ini. Masih lagi dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan. Seperti biasa saudara-saudara sekalian, ada sebar persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik kita akan tanyakan dan juga kita akan ajukan kepada Lembaga Ustaz Syukri kita. Bersama-sama kita dapatkan manfaat dan juga jawapannya insyaAllah. Jadi untuk seterusnya Ustaz, kita nak raikan persoalan pertama pada sahabat Facebook kita daripada Puan Rosmahizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Ramai yang suka membeli emas, terutamanya kaum wanita. Suka memakai emas dan menyimpannya, tetapi tidak tahu emas ini dikenakan zakat. Apakah syarat wajib keluarkan zakat emas yang dipakai dan emas yang disimpan? Apakah kadar yang wajib dikeluarkan zakat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, satu soalan yang baik. Bila kita bicara tentang bayaran zakat ini, di antara kewajipan zakat seperti yang kita sebut tadi adalah zakat emas ataupun zakat perhiasan. Bila kita melihat apakah syarat-syarat diwajibkan seseorang itu membayar zakat harta. Jadi zakat emas ni dia komponen daripada zakat harta. Dia zakat harta dia pecah zakat pendapatan, zakat emas. Jadi zakat perniagaan. Jadi kalau kita lihat ada 5 syarat yang perlu ada untuk seseorang itu membayar zakat. Ini syarat umum membayar zakat. Yang pertama, mestilah seorang itu seorang yang Islam, seorang Muslim. Itu pastilah seorang Muslim. Yang kedua, cukup nisabnya. Maknanya cukup kadar yang diwajibkan untuk menunaikan zakat. Kadar itu
iaitulah sebanyak 85 gram emas. Itu kita akan sebut berapa nilainya nanti. Yang ketiga ialah cukup haul. Cukup haul ni maksudnya berlalu tempoh selama setahun. Maksudnya kalau 3 bulan, 6 bulan, tak cukup setahun lagi. Belum wajib lagi. Yang keempat ialah milik sempurna. Apa maksud milik sempurna? Milik kita. Bukan bergaya emas orang ni. Oh, saya banyak emas. Tapi mentua kita punya. Tak jadi. Oh, saya banyak emas ni. Kawan bagi pinjam 3 hari. Itu tak. Kalau maksudnya berniaga emas, macam mana? Berniaga emas. Berniaga emas sama. maknanya itu atas namanya zakat perniagaan. Itu kita akan huraikan nantilah. Baik, jadi milik sempurna. Ataupun mungkin isu juga timbul ialah isu emas kita, tapi emas itu kita berada dekat rohnu, tempat gadaian Islam. Itu pun kita akan bicarakan nanti. Baik. Yang kelima ialah merdeka. Merdeka maksudnya merdekalah. Bukan hamba. Jadi kalau ada 5 syarat ini, barulah diwajibkan kepada kita membayar ataupun melaksanakan ibadah zakat ini ataupun zakat emas tadi. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Persoalan tadi dipakai ataupun disimpan. Dipakai ataupun disimpan. Dia dua je emas ni. Sama ada kita pakai, kita tu wanita lah. Yang kedua, simpan. Baik. Kita pergi yang pertama dulu, kalau emas itu disimpan, semata-mata simpan. Yang tu, kalau dengan kadar ataupun nisabnya 85 gram emas yang kita sebut tadi, kalau dia tak pakai, maka wajib kepadanya menunaikan ibadat zakat. Baik, 85 gram emas ni dalam bahasa ringgitnya berapa? Dalam RM-nya berapa? Saya nak bagi mudah ingat je. Nak bagi mudah ingat, 85 gram emas ni RM20,000. RM20,000. Maksudnya kalau kita simpan emas kita, nilai semasanya RM20,000, wajib kepada kita melaksanakan ibadah zakat. RM20,000 darab 2,5%. RM500 lah. RM500. Baik. Cuma RM20,000 ni saya sebut secara nak mudah ingat. Tapi kalau nak lebih detail, saya bagi contoh beberapa negeri lah. Kalau di wilayah persekutuan, di PPZ, kadarnya ialah nisab emas ini RM20,299. RM20,299. Orang yang berada di wilayah persekutuan, dia kena ikut yang ni. Sebab dia berada di wilayah persekutuan. Ada pun di Kelantan, RM20,520. Kalau di Selangor, RM19,610. Kalau di Terengganu, RM20,622. Pasal apa saya bagi 2-3 contoh ni? Sebab kita bayar ni di tempat kita tinggal ataupun di tempat kita bekerja. Jadi sudah tentulah kita yang bekerja di Selangor, baik di Selangor lah. Di wilayah lah. Di Kelantan lah. Cuma berlaku pertanyaan ataupun orang bertanya, kenapa ada beza sikit-sikit ini? Ada beza sebab setengah pusat zakat ni dia ambil daripada awal tahun, dia dah tentukan berapa. Dia ambil, kita kata dia ambil anggaran berapa. So dia letakkan satu anggaran. Tapi dia punya lajnah syariah sudah meluluskannya. Ada negeri macam Selangor ni dia update daripada masa ke semasa, dia ambil harga yang terbaru. Itu ada sedikit perbezaan. Tapi bahasa mudah tadi lebih kurang RM20,000. Nilainya kalau 85 gram emas RM20,000. Dia sedap cakap, dia ada papan putih. Tapi tak apa, kita bagi anggaran saja ataupun kita bagi rumusan mudah saja. Itu bagi emas yang tidak dipakai. Betul? Yang kedua, emas dipakai. Ini ramailah. Emas dipakai ni di negara Malaysia ni, untuk pemakaian ni dia kata ada uruf yang boleh dipakai. Maksudnya kalau ada ni tak kena apa-apa bayaran zakat. Baik. Contohnya kalau di Selangor dengan wilayah persekutuan 800 gram emas ni kalau pakai
tak kena lagi. 800 gram tak? 800 gram. Berat tu. Berat. Tapi memang dipakailah. Memang dipakailah. Tapi jarang macam tu. Baik. Di Johor 850, di Terengganu 850, di Perak 500 gram. Melaka 180 gram. Ini kenapa penentuan ini? Ini sebab berdasarkan majlis fatwa negeri masing-masing. Itu kepakaran mereka. Kita sebagai orang awam ni macam saya sendiri, kita ikutlah. Maknanya mereka dah buat kajian begitu begini, mereka rumuskan. Jadi kalau kita ambil contoh yang wilayah dengan Selangor tadi, katalah dia punya pemakaian tu katalah dia punya 900 gram. Jadi bayaran zakat kita hanya 100 gram saja. 100 gram yang lebih. Cara pertama. Cara kedua, terus ambil 900 kali 900 gram tu dengan nilai dia darab 2.5%. Itu ada dua kaedah. Ada yang buat tolakan, ada yang tak buat tolak, dia terus. Itu pilihan kepada kita, dan saya fikir perkara-perkara seperti ini kalau ada keraguan, dia kira-kira ni kadang-kadang kita pening juga. Kita berhubunglah dengan majlis agama Islam terdekat kita, pusat zakat, Baitul Mal terdekat kita untuk mereka buat pengiraan yang betul. Tapi pagi ini kita bagi lebih kepada cara kefahaman awal kita bagaimana untuk cara kita mengeluarkan zakat emas kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi yang pentingnya bila cukup nisab, bila cukup haul, betul, kena bayar zakat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Rosmah Hizan kita sebelah tadi. Jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada Puan Salrasik Cici. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Ustaz jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sukuk dan uruf dalam nisbah kiraan zakat emas dan perhiasan? Dan soalan keduanya, adakah zakat perhiasan itu seperti piala, patung, pinggan mangkuk yang tersimpan rapi tanpa digunakan, dan bagaimana cara untuk keluarkan zakatnya? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama, sukuk dan uruf. Dia sebenarnya dia ada kekeliruan sikit. Sukuk ni, maksud sukuk ni bond dalam kewangan Islam, dia tak ada kaitan dengan perbincangan kita hari ini. Itu luar daripada perbincangan kita. Sebenarnya persoalan yang tepat di situ ialah uruf. Uruf ni iaitu adat kebiasaan pemakaian kita, kata kalau barang kemas tadi. Tadi kan saya bagi beberapa contoh. Terengganu ada beza dia, Kelantan ada beza dia, wilayah ada beza dia. Maknanya uruf ataupun kebiasaan orang setempat pakai emas tu macam mana. Ada setengah tempat bila pakai barang kemas ini, dia pakai gelang satu, anting-anting satu, rantai satu, ataupun mungkin gelang dua ke gelang tiga. Uruf kebiasaan itu ditentukan oleh majlis agama Islam masing-masing. Dia orang yang akan tentukan adat kebiasaan di situ. Baik. Yang kedua, adakah zakat perhiasan? Tentang pinggan mangkuk apa semua. Yang pertamanya sebenarnya kalau kita ambil dari sudut hukum asal, ialah patung tu tak boleh lah. Itu jelaslah haram patung kan. Tapi dari sudut pinggan mangkuk, sudu, garfu ni, kalau yang emas ni, kita orang Islam ni diharamkan menggunakan barang-barang seperti itu. Jadi berlaku perbincangan falsafah di sebalik pengharaman tu pasal apa? Ya, yang pertama, larangan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manusia ni dalam hidup ni dia tak boleh kemewahan dia tu satu bentuk kita kata melampau lah. Emas tu bukan untuk dibuat pinggan mangkuk, betul tak? Pinggan mangkuk ni dah ada bahan lain yang boleh kita gunakan. Jadi bayangkan dia pakai emas, garfu, pinggan mangkuk dan sebagainya. Yang orang miskin ni usah nak ada pinggan mangkuk emas tadi, nak makan pun susah. Jadi Islam ni dia letakkan satu, dia sekat awal-awal supaya tidak berlaku begitu. Baik, katakanlah adalah contohnya mungkin peninggalan lama-lama dulu disimpan. Kalau nilainya emas, maka macam tadi baliklah. Kita kira berapa nilainya, berapa gram, kemudian kita buat pengiraan, kita darab 2.5% balik. Ini kaedah
yang tepat untuk kita mengira zakatnya. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, tambahan sedikit Ustaz, persoalan sikit Ustaz. Boleh. Berkaitan dengan seseorang yang menang sebagai contoh sukan Olimpik dan sebagainya, yang mendapat pingat emas Ustaz sebagai contoh. Jadi emas dekat situ, adakah dianggap sebagai emas simpanan ataupun emas perhiasan Ustaz? Baik, apa yang saya faham, yang dikatakan zakat pingat emas itu, dia bukan emas betul. Dia hanya dia sebenarnya emas, perak, gangsa, ini hanya satu nama, dia bukan emas. Tapi kalau betul-betul pingat tu emas, dikira macam kaedah tadi juga. Kaedah yang sama. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada yang bertanya sebentar tadi dan juga soalan tambahan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan pemanggil kita yang pertama di talian, Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Ustaz Ahmad Sukri Yusof. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Belda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Umar? Alhamdulillah. Hujan tak dekat ni Pekan? Ya, masih mendung sepetang semalam ada hujan. Alhamdulillah. Biasalah musim dia dah. Betul. Dah musim dia ni masuk ni Dai ya. Betul. Jadi soalan saya begini Ustaz Silakan. dan Dai ya. Kita ni kadang-kadang ni ialah kita beli ni, kadang dia isteri saya pun ada juga emasnya. Jadi ada segelintir ni dia beli secara hutang Ustaz. Contoh dia beli lantai leher secara hutang. Dia pakai lantai leher ni. Tapi adakah ini dah tentu bukan hak milik mutlak dia kerana dia dalam hutang lagi, dalam pembayaran lagi Ustaz. Bukan secara cash ataupun tunai ini Ustaz. Jadi adakah ia juga dikira sebagai boleh dibayar zakat juga ke sekiranya mengikut apa cukup nisab dan haulnya Pak kata Ustaz tadi. Yang keduanya ya saya nak tanya mengenai yang di Ar-Rahnu tadi Pak kata Ustaz tadi. Adakah dia di dalam pajakan ini juga dikira apa yang dikatakan daripada mula masuk ke ataupun dah dikeluarkan ataupun macam mana kiraan zakat yang emas yang ada di dalam pajakan ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Seperti biasa, dua soalan yang cukup berkualiti untuk sama-sama kita dapatkan jawapan. Yang pertama jadi Ustaz, cukup menarik persoalan itu berkaitan dengan hutang emas yang masih lagi dalam keadaan berhutang. Belum lagi orang kata dapat pemilikan penuh ni Ustaz. Adakah juga perlu dikira sebagai zakat? Dan soalan keduanya berkaitan dengan Ar-Rahnu tadi tu. Silakan Ustaz. Baik, penekanan milkut tam ataupun milik sempurna ni dia merupakan syarat utama dalam bayaran zakat. Sebab agama ni, Islam ni, dia tak nak beri satu bentuk tekanan pula pada orang. Bukan milik dia pun tu, tapi tiba-tiba dia membayar zakat. Itu satu dari sudut keadilan tidak adil. Maka agama meletakkan, syariat meletakkan bahawa milkut tam itu merupakan syarat penting. Kalau bukan milik kita, maka bukanlah. Saya bagi contoh satu. Contoh yang agak luar tapi tak jauh daripada zakat ni. Umpamanya wang EPF kita ataupun KWSP kita. Ya, kita orang bekerja ni, ada yang kita carum, ada majikan yang akan carumkan untuk kita. Saya ambil mudahlah, katakanlah duit kita di EPF hari ni katalah RM1 juta contohnya. Kita dah kerja 30 tahun ni, ada 1 juta contohnya. Baik, kalau ikutnya 1 juta ni sudah layak untuk menunaikan ibadat zakat. Sebab kita dah sebut tadi, kalau 20,000 tu pun dah layak kita menunaikan zakat. Apatah lagi 1 juta. Cuma kita kena lihat begini. 1 juta betul lah duit Dai Luqman 1 juta KWSP, betul. Tapi Dai sendiri tak boleh nak guna duit itu. Tak buat keluar pun. Tak boleh nak keluar. Dai lepas program ni pergi ke EPF Jalan Raja Laut umpamanya, pergi dekat kaunter, tuan, saya 1 juta saya nak ambil. Dia akan minta maaf, Dai minta maaf. Tak boleh. Memang duit Dai dia kata, tapi bukan milik sempurna lagi. Dia maknanya keluarkan nanti ketika umur 50 tahun ada peratusnya, dan ketika umur 55 tahun ada peratus penuh yang akan dibagi. Maksud saya di sini, kita ada kekurangan di situ. Walaupun duit kita bersungguh-sungguh, kita kata duit kita, tapi kita tak boleh tasarruf. Kita tak boleh gunakan, kita tak boleh keluarkan duit itu. Jadi dia bukan milik sempurna, dia bukan milik tam. Termasuklah persoalan yang ditanya oleh Encik Omar tadi. Begitu juga tentang
barang kemas kita, emas kita di Ar-Rahnu, di pajak gadai Islam sebagai contoh. Macam mana ni? Macam mana? Sebahagian pandangan menyebut bahawa walaupun barang kemas itu berada di Rahnu, ada sebahagian berpendapat masih kita perlu membayar zakat. Sebab itu milik kita cuma diletakkan sementara. Pandangannya begitu. Saya agak berbeza sedikit. Saya melihat begini. Kalau kita masukkan gadaian itu, barang kemas kita itu, dengan tujuan untuk berniaga, buat modal pula. Kita nak duit tu untuk buat modal. Mungkin kita pakai 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tengoklah. Maka ketika itu kita jadikan duit itu ataupun gadaian kita itu untuk kita dapat duit balik. Jadi layaklah untuk kita membayar zakat, sebab kita jadikan sebagai satu wasilah cara untuk kita kembangkan duit kita. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, orang yang susah. Mungkin dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 hampir 2 tahun ini, jadi orang, bayangkanlah orang daripada mungkin kita kata M40 dah turun kepada B40, mungkin T20 dah turun kepada M40. Itu hakikat yang kita lalui sekarang. Jadi dia pun gadaikan barang dia ada emas saja. Dia pun gadai. Kita kena ingat, dia gadai itu bukan untuk bisnes kembang berniaga. Dia letakkan di Rahnu itu tekanan kehidupan, kelangsungan kehidupan. Maka pada pandangan saya ketika itu tidak menjadi kewajipan kepada dia untuk membayar zakat emas ketika itu, sebab dia gadai itu untuk kelangsungan kehidupan. Dan nampak tak? Nampak, Ustaz. Dia ada perbezaan. Kita tak boleh pukul rata, kita kata itu tetap kena bayar sebab itu emas dia kena bayar. Bukan begitu. Dia akan tengok kondisi keadaan orang tu. Macam juga orang keluar EPF tadi. Orang keluar EPF, apa nama, iSINA ke, iCitra ke, tengok. Kalau dia berada dalam keadaan senang, dia bukan dalam tekanan, cuma dah kerajaan bagi peluang, dia pun ambil, wajib dia membayar zakat atas nama zakat simpanan. Tapi yang keluar itu di atas tekanan hidup. Susu anak pun dah habis dah ni. Rumah sewa dah 3 bulan, tak bayar contohnya. Maka ketika itu dia ambil dan dia tak perlu bayar sebab dia ambil itu dalam keadaan tekanan kewangan, dalam tekanan kehidupan. Itu kita nampak perbezaan-perbezaan. Jangan kita nampak bila wajib zakat ni susah senang pun kena bayar dulu. Bukan begitu. Ada kaedah-kaedahnya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi perlu lihat pada kondisi dan juga keadaan seseorang itu apabila melakukan pajakan sebagainya, sama ada dikenakan zakat ataupun tidak. Insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz di atas jawapan tersebut. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali sebentar saya lagi untuk terus lagi kita membincangkan berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan ini. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Setelah berjeda sebentar tadi, jadi sedang betul sekalian, kita masih lagi berada dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan. Terima kasih kepada sidang penonton kerana masih lagi setia kekal bersama kami pada pagi ini. Kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita dari Brunei, Indonesia, Singapura dan sebagainya yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk laksanakan tugas mudah kita di dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh, sama-sama kita sebar luaskan ilmu berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan ini. Sudah semestinya mungkin ramai lagi daripada kalangan kita yang tidak cakna ataupun tidak tahu
berkaitan dengan kepentingan kita untuk menunaikan zakat emas dan juga perhiasan ini. Jom sama-sama kita sebarkan kebaikan bersama-sama, sebarkan ilmu pada pagi ini dan mudah-mudahan ini menjadi saham pahala buat kita bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak meraihkan persoalan di Facebook, jom sama-sama kita nerai pemanggil kita yang berikutnya, Kak Yat kita. Assalamualaikum Kak Yat. Assalamualaikum Kak Yat. Ada sedikit Teknikal. teknikal, kita ada masalah teknikal. Jadi sidang penonton sekalian, kita harap Kak Yat seperti biasa salah seorang pemanggil setia kita hubungi kita untuk yang akan datang. Jadi insya-Allah kita naraikan. Ada Kak Yat di talian. Assalamualaikum Kak Yat. Hello. Hello, assalamualaikum Kak Yat. Ini saya bukan Yat, saya Siti bukan. Rohani. Puan Kak Nur Hayati, Puan Nur Hayati kita. Assalamualaikum Ibu Nur Hayati kita. Bukan, Siti Rohani. Siti Rohani. Ya. Okey, assalamualaikum Ibu Siti Rohani kita. Masya-Allah. Minta maaf. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu Siti Rohani kita? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan pagi ini insya-Allah. Ya, soalannya begini, ini dalam tajuk zakat hari emas ya. Saya ingin bertanya, saya ada menyimpan emas untuk anak-anak lah, kalau di sekolah lagi tak boleh pakai lah. Jadi dia akan pakai setiap hari raya sahaja. Dan saya simpan semua emas anak-anak tu. Apakah perlu dizakat sebab tak dipakai? Okey, insya-Allah. Terima kasih. Apa macam ni? Dipakai setahun sekali saja setiap hari raya sebab dia masih sekolah lagi. Okey. Insya-Allah. Itu saja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Rohani. Kita minta maaf sebab kita ada sedikit masalah teknikal seperti tadi. Mungkin ada Kak Ayat kita call sebentar tadi. Betul. Tapi itu dah pun terputus. Jadi terima kasih Ibu Siti Rohani, satu soalan yang cukup baik berkaitan dengan zakat emas. Emas perhiasan lah ni Ustaz. Yeah. Tapi hanya pakai setahun sekali ya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Nak kirakan sebagai zakat simpanan ataupun zakat emas ataupun zakat perhiasan Ustaz? Silakan. Baik, bila sebut pemakaian, kita sebutkan tadi di awal perbincangan tadi, zakat ni dia ada dua lah, zakat emas ni. Ada zakat emas yang disimpan dan yang kedua emas yang dipakai. Maksud dipakai tu, kalau puan kata dalam setahun pakai, itu kira pakai. Mana dalam tempoh setahun dia pakai, itu kira pakai. Satu lagi yang saya nak sebut di sini, zakat emas ni dia diwajibkan kepada orang Islam. Dia tak ada syarat balik. Maksudnya kanak-kanak pun kalau dia ada barang kemas banyak, tapi jaranglah, dia wajib membayar zakat. Maknanya ahli keluarga dia bayarkan zakat untuk dia. Ataupun kita ambil contoh lain yang lebih mudah, katakanlah dia ada simpanan, memang kita disiplinkan pada anak kita, hari raya apa semua kita simpan. Jumlahnya katalah dah kata 30,000 dah dalam bank sebagai contoh. Kita bicarakan tadi kalau 20,000 dah kena. Betul tak? So kita sebagai ibu, sebagai ayah, untuk kita buat tindakan, maknanya kita bayar bagi pihak anak kita. Cuma dalam persoalan tadi saya nampak daripada persoalan yang puan tanya tadi, kemungkinan besar tak wajib lah, sebab yang kita bagi pada anak kita bukan jumlah yang banyak, betul tak? Hanya asas, rantai dan sebagainya. Tak kena. Pertama, pakai, betul. Yang kedua, jumlahnya tak banyak. Jadi tak diwajibkan kepada puan untuk membayar zakat emas bagi pihak anak. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi tidak diwajibkan sekiranya sebagainya seperti yang dikatakan Ustaz di awal tadilah. Sebab tu membincangkan berkaitan dengan zakat simpanan, zakat emas yang disimpan ataupun sebagai perhiasan seperti tadi, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, Ustaz, kita nak pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siapa talian? Saya Robiza Abu Bakar. Apa Robiza kita? Apa khabar? Alhamdulillah baik Da'i. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni. Saya nak tanya bagaimana bagi mereka yang macam beli emas macam main kutu. Apakah perlu bayar zakat juga? Okey. InsyaAllah. Kutu emas kan? Kutu emas tu je soalan saya. InsyaAllah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Jadi Ustaz, soalan ini berkaitan dengan zaman sekarang Ustaz. Main kutu ni Ustaz. Tapi kumpul sedikit-sedikit untuk beli emas Ustaz. Adakah dibenarkan? Silakan. Baik, dia pergi kepada asas yang kita bicarakan tadi. Kalau sudah menjadi milik sempurna kita, maka diwajibkan kepada kita membayar zakat ataupun zakat emas tadi. Sebab contoh yang lain yang agak luar tapi tak jauh daripada perbincangan kita. Umpamanya orang yang ada ASB,
Tapi dia buat pinjaman. Dia ada pinjaman yang boleh buat di bank untuk kita beli ASB sebagai contoh. Jadi mungkin 100,000. Tapi sebenarnya 100,000 tu bukan duit dia. Duit bank. Cuma dia bayar bulan-bulan. Jadi caranya macam mana? Caranya selagi tak cukup dia bayar RM20,000 ini simpanan dia, maka dia tak perlu bayar apa. Cuma kalau dah milik dia 20,000 tu dah milik dia dah lunasi 20,000, maka ketika itu simpanan dia sebanyak RM20,000 itu, iaitu dengan kadar yang diwajibkan membayar zakat, maka menjadi kewajipan kepadanya membayar zakat simpanan, zakat ASB. Jadi asasnya mudah saja, tak payah pun. Asasnya bukan milik sempurna kita, tak perlu lagi. Kalau dah jadi milik sempurna kita, cukup haul, cukup nisab, Islam, apa semua sekali tadi, syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, baru wajib kepada kita melaksanakan ibadat zakat. Tapi seperti yang kita sebut di awal tadi, kita kena faham benda ni. Kita bimbang macam ni, Da'i. Kadang-kadang orang berfikir, dia kata saya tak wajib. Jadi tanpa kita belajar dahulu, kita tanya pihak Majlis Agama Islam dulu, pihak berkuasa zakat dulu, kita buat kesimpulan sendiri. Itu yang kita tak nak. Bila kita faham betul-betul, kalau tak wajib, tak apalah. Betul tak? Dah tak wajib nak kata apa. Bimbangnya, kita ada wajib. Wajib pun tak banyak, pun bayar RM100 je. Tapi kerana kita tak tanya, kita tak bayar RM100 tu. Dia bukan nilai tu, tapi kewajipan kita tu. Jadi kita tak mahulah. Sepatutnya kita bayar RM100 setahun, tiba-tiba kita tak bayar. Dah 10 tahun macam tu tak bayar. Jadi 10 tahun tu berhutang. Kalau 100 berhutang lah. Dah RM1,000. Ini penting untuk kita belajar, kita memahami asas-asas penting dalam hukum ni, supaya apa yang kita buat tu bertepatan dengan kehendak syarak. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi kata kuncinya adalah pemilikan penuh ataupun pemilikan sempurna. Ya. Jadi pastikan sekiranya dah cukup haul dan juga nisab di atas harta ataupun zakat emas ataupun emas yang di dalam konteks pemilikan sempurna, maka pada saat itu diwajibkan zakat emas tersebut. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan. Jadi sidang betul sekalian, banyak lagi kita akan kupas berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan ni. Kita berhenti berjeda sebentar, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sedang betul sekalian. Kembali kita bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Bagi membincangkan lagi topik berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan menerusi silibus pengajian hadis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sepanjang tempoh sejam kita bersama langsung pada pagi ini, sudah banyak input-input baharu ataupun input-input yang lama, tetapi kita tajdidkan semula, kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Apatah lagi, zakat ini adalah berkaitan dengan rukun Islam kita. Jadi ayo sama-sama kita menguasai ilmu berkaitan dengan zakat ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Kepada sidang penonton yang sedang menyaksikan melalui live Facebook kita, ada sebarang persoalan, jangan diajukan melalui live Facebook, tetapi keluar sebentar, pergi ke gambar poster saya dengan Al-Fadil yang berbagai Al-Fadil Ustaz kita, pergi ke ruangan komen di bawah gambar poster tersebut dan bolehlah bertanyakan soalan di ruangan komen tersebut, insya-Allah. Jadi jom sama-sama Ustaz kita nak raikan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Luqman. Cak, Da'i Cak. Kak Yat kita ke ni? Ya, Kak Yat. Alhamdulillah. Tadi terputus Da'i. Allahu Akbar. Tak apa Kak Yat. Nak cakap dengan Ustaz dengan Da'i. Jadi insya-Allah Kak Yat, apa khabar, sihat dah? Alhamdulillah. Da'i sihat ya? Alhamdulillah, seperti biasa. Silakan Kak Yat, pagi ni soalan. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat ada soalan. Macam ni Ustaz. Kak Yat, kadang kita ada barang kita sendiri. Lepas tu anak hadiahkan. Kadang ada anak hadiahkan untuk kita. Masalahnya anak kata dia pun ada bayar zakat untuk bahagian Kak Yat tu. Tapi bagaimana dengan keadaan kita sendiri Ustaz? Adakah kita dikira tak perlu membayar lagi? Sedangkan barang tu dah dihadiahkan kepada kita. Dan lagi satu soalan Ustaz. Tadi Ustaz dah bagi tahu tentang
macam kawan Kak Iyad dia gadaikan di Rahnu untuk apa kita kata untuk menggunakan modal perniagaan, dan alhamdulillah soalan itu dah terjawab. Dan lagi satu soalan Kak Iyad, Ustaz. Kak Iyad nak tanya, di manakah perlu kita membayar zakat? Adakah di tempat kita tinggal atau kita boleh memilih di mana negeri? Sebagai contoh, kita pulang ke kampung kita. Itu saja soalan Kak Iyad, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iyad. Dua soalan yang cukup bagus untuk sama-sama kita selidiki pada pagi ini. Yang pertama sekali Ustaz, berkaitan dengan orang hadiahkan emas kepada kita, dan orang tersebut pun dah tolong bayarkan zakat. Adakah perlu lagi dibayar? Dan soalan keduanya berkaitan dengan di mana tempat nak bayar zakat. Dan soalan yang lebih tambah sikit Ustaz. Kenapa perlu kita bayar zakat menerusi pusat pengurusan zakat? Ustaz, silakan Ustaz. Baik, soalan yang menarik, soalan yang baik. Baik, yang pertama ialah dia yang pentingnya bayar zakat. Cara itu sama ada kita bayar ke, suami bayar ke, itu tak timbul masalah. Cuma kena pastikan betul-betul lah. Pastikan betul-betul. Mana kalau anak bayarkan tu betul nilai dia. Yang kita bimbang begini saja. Anak bayar tapi anak bayar tu dia pakai pukul rata. Takut tak bertepatan dengan apa yang kita ada. Maksudnya, kalau ada barang kemas yang dihadiahkan oleh anak kita ke suami kita, tak kisahlah. Kemudian dah ada yang kita punya sendiri. Dia sepatutnya kita campur. Gabung sekali. Campur. Kita gabung sekali. Mungkin yang ni 40 gram, yang ni 40 gram. Yang ni, kumpul-kumpul umpamanya yang kita ada tu berapa gram. Baru kita bayar atas jumlah yang terkumpul. Jadi, dia sebenarnya timbang ni tak perlu setiap tahun. Kalau tambah baru kita timbang. Sebab tu, pandangan saya bagi setiap wanita, dia kena tahu berapa jumlah gram emas yang dia ada. Kalau dia lepas 6 bulan dia beli pula, dia kena update. Jadi senang macam tu. Dan kira ni pula timbang tu macam saya katakan tadi, kita boleh guna penimbang, mungkin penimbang tepung pun boleh lah, walaupun mungkin ada beza sikit tapi boleh lah kita timbang. Ataupun paling baik kita minta pegawai zakat datang ke rumah kita untuk kita timbang, ataupun kita timbang di pusat zakat. Supaya apa Da'i? Supaya kita ni buat ni, kita kira zakat ni betul. Bukan pakai rasa. Bukan pakai agak-agak. Dia tak boleh agak-agak. Dia kena tepat. Sebab kalau kena zakat itu bukan duit kita. Kita point kita tadi balik. Hak orang tu kita tak nak. Alah bukan banyak pun RM50 je. RM50 hak orang. Tak boleh. Tak boleh sebab kita kena keluarkan. Itu kewajipan kita. Baik. Yang persoalan yang kedua tadi, di mana kita nak bayar? Dia paling afdalnya ialah kalau untuk zakat pendapatan, zakat harta ni, di mana tempat kita mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ tempat kita membayar. Walaupun ada pandangan yang kedua menyatakan yang kedua menyatakan bahawa di tempat kita tinggal. Ini perbezaan pandangan yang kita hormati. Kedua-dua pandangan tersebut. Soalan ketiga daripada Da'i sendiri. Ini hebatnya Da'i, dia pun boleh bertanya. Da'i bertanya tadi, kenapa kita perlu bayar ni kepada pihak berwajib? Pusat Pengurusan Zakat ke, lembaga zakat ke, majlis agama Islam ke? Kenapa kepada pihak yang otoriti? Kita kena faham gini. Dalam agama ni, dalam Islam ni, dia ada dua benda yang infak yang penting. Dia banyak bahagian tapi bahasa mudah dua. Pertama zakat, yang kedua sedekah. Sedekah ni elemen sumbangan sunat. Sumbangan sunat. Jadi sumbangan sunat ni terpulang kepada kita. Nak bagi berapa jumlah, berapa tempat mana, siapa orangnya, kekerapannya bila, itu terpulang. Sebab ia adalah infak sunat. Terpulang kepada kita. Yang zakat tadi merupakan sumbangan wajib. Sumbangan wajib. Kenapa kepada pihak berkuasa negeri ataupun kepada majlis agama Islam negeri masing-masing? Kenapa? Sebabnya yang pertama, kalau kita lihat ayat yang saya baca di awal tadi, khudh min amwalihim. Ambillah wahai Muhammad SAW daripada harta mereka itu sebagai zakat. Perintahnya ialah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan juga Nabi sebagai pemimpin negara ketika itu. Maksudnya negara yang pungut zakat tu. Bukan orang Islam pergi. Nabi yang arah kepada pegawai-pegawainya untuk kutip bayaran zakat. Sahabat ketika itu mengira bayaran mereka. Maksudnya
perintah itu kepada pihak yang ada authority. Dan kenapa kita bayar kepada pihak berwajib? Supaya sistem zakat kita ni tersusun. Kita kena ingat, setiap negeri ni puluhan ribu asnaf. Asnaf ni maknanya fakir miskin yang mungkin mereka bekerja da'i tapi masih tak mampu untuk menanggung keluarganya. Yalah, dia kerja mungkin dapat 1,000 tapi keperluannya 1,500 contoh. Maka pihak Baitul Mal, pihak Majlis Agama Islam, pihak zakat, mereka inilah yang menghantar ataupun bank setiap bulan kepada keluarga tersebut. Cuba dah bayangkan kalau semua ni pakai bayar sendiri semua. Rosak sistem zakat kita ni. Maka daripada zakat inilah boleh diberi bantuan pendidikan anak-anak asnaf yang dulunya dalam keadaan susah, dia berjaya jadi doktor, jadi peguam, balik khidmat kepada negara, boleh bantu keluarkan keluarga mereka daripada kepompong kemiskinan. Jadi dia sistem zakat itu dia akan jadi kemas kalau kita bayar kepada pihak berwajib. Itu seruan kita untuk bayaran zakat ni kita bayar kepada pihak berwajib, kepada Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah, jadi mudah-mudahan tidak lagi dah timbul persoalan berkaitan dengan boleh tak saya nak bagi sendiri hadiahkan ataupun nak zakatkan sendiri kepada ahli keluarga dan sebagainya, sebab kita nak mencantikkan sebenarnya sistem zakat ataupun baitul mal di negara kita ni. Mudah-mudahan kita mengambil jawapan pada yang bagi Ustaz ni sebagai panduan kita. Selepas ni nak bayar zakat, pergilah ke pusat-pusat pungutan zakat yang terpilih, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan. Kita nak raikan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika seorang perempuan kategori B40 ada sedikit emas disimpan dan sekali-sekala dipakai, adakah perlu ia keluarkan zakat? Terima kasih Ustaz Andangi. Sama-sama #biar tahu jangan kira. Seorang wanita yang dalam kategori B40 tapi ada emas sedikit untuk dipakai, adakah dikenakan zakat, Ustaz? Silakan. Baik. Saya nak jawab persoalan ini berdasarkan hadis yang menjadi asas kepada perbincangan kita hari ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaifu min narin fa ahma 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Saya nak ambil yang depan saja. Ma min sahibi dhahabin wala fiddah. Tidak ada pemilik emas ataupun perak la yuaddi minha haqqaha. Dia tidak menunaikan haknya. Maksudnya bagi pemilik yang pemilikan yang sesuai dengan kadar zakat. Tapi persoalan yang ditanya oleh sahabat kita tadi, kita punya kawan Facebook kita tadi, hanya dengan kadar yang sedikit, dia B40 pula. Pasti sekali ketika itu ianya tidak menjadi satu kewajipan ataupun tak diwajibkan kepadanya membayar zakat emas. Jadi setengah orang dia kata, dia ambil rumusan, dia kata bila zakat emas tu semua bayar. Tak juga, tengok. Ataupun ada buat kesimpulan, kalau pakai bayar. Kalau pakai tak perlu bayar. Banyak macam mana, berkilo-kilo pun, bertantan pun. Tak, kena tengok dulu. Ataupun kita kata yang simpan tu berapa. Jadi hari ni pula dalam keadaan hari ni ada orang ambil approach, orang ambil pendekatan cara nak menyimpan itu dengan menyimpan barang kemas. Maksudnya kalau dia kadang-kadang kalau nak menyimpan di bank ni, nak masuk ni, dia tak boleh. Dia rasa nak keluar je duit. Jadi kalau dalam bentuk barang kemas ni, ialah susahlah. Dah jadi barang kemas, dah jadi rantai, dah jadi anting-anting dia. Cuma bagusnya, dia boleh menjadikan ianya sebagai aset ataupun satu bentuk simpanan dan dia akan cairkan apabila dia berada dalam kesukaran. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, di situ kita dapat rumuskan bahawa kena ada cukup haul dan juga nisab. Dan kebiasaannya B40 ni tak cukup lagi Ustaz. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan pada Ibu Rahimah kita. Jadi saudara sekalian,
Kita bahkan banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan zakat emas perhiasan ni. Namun sebelum tu, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar sahaja lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Ustaz, dia kan emas. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terus ceriakan diri kita menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kita masih lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz membincangkan topik berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan menerusi silibus pengajian hadis kita. Alhamdulillah, dalam tempoh sejam 30 minit yang lalu kita sudah pun mendapat ilmu-ilmu yang baru berkaitan dengan zakat emas, bagaimana cara nak melaksanakan, di mana ke tempat untuk kita bayar zakat dan sebagainya. Dan insya-Allah kita nak raikan lagi dalam saki baki masa yang tinggal ini untuk meraikan beberapa lagi persoalan daripada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Dan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Syukri, Da'i Luqman, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam zakat harta, emas merupakan aset terawal disebut dengan jelas di Al-Quran maupun Al-Hadis. Pelbagai jenis kualiti emas yang terdapat di negara kita seperti 999, 950, 916 dan lain-lain lagi. Bagaimanakah pihak zakat memberikan layanan kepada zakat emas pelbagai kualiti ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ustaz, bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih persoalan yang baik daripada Muhammad Izzuddin. Dia secara umumnya seperti yang disebut tadilah, mengikut perkiraan standard yang dibuat oleh Majlis Agama Islam, emas 24 karat adalah yang paling tulen lah, dan 99.99 logam emas tanpa campuran logam lain. Jadi sebenarnya setiap Majlis Agama Islam tu dia dah tengok harga, perbandingan harga, dan dibuat satu rumusan. Sebab itu saya katakan tadi ada sedikit perbezaan. Tapi tak banyaklah. Perbezaan lagi, beza RM20, RM30 berdasarkan emas. Harga emas yang mereka tetapkan ketika mereka letakkan nilai nisab yang sepatutnya. Jadi yang tu kita serahkan kepada pihak Majlis Agama Islam, pihak berkuasa negeri, jawatan kuasa fatwa mereka untuk menentukan nilai emas bagaimanakah yang mereka ambil ataupun yang mereka letakkan. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi di situlah bergantung kepada apa yang terletakkan oleh Pusat Urus Zakat ataupun Majlis Agama Islam di negeri masing-masing. InsyaAllah. Jadi saudara betul sekalian, ayo kita beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, jika kita mempunyai emas yang ada batu permata, berlian dan sebagainya, adakah kesemuanya dikenakan zakat? Dan soalan kedua, jika perhiasan tersebut rosak, contohnya patah, sumbing atau putus, bagaimanakah pula hukumnya? Mohon pencerahan. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz. Soalan ini pun bertepatan dengan soalan yang saya nak tanya Ustaz. Tapi alhamdulillah dia sudah ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik. Zakat ini hanya dikenakan kepada emas saja. Batu permata ke, berlian ke, dia tak dikira zakat. Mungkin orang kata mahal, dia lebih berkualiti. Tapi dalam perbahasan ulama, mereka menyebut lambang kekayaan ni daripada emas ataupun perak. Berlian ni kalau bagi dekat da'i, da'i tak tahu harga RM50 ke 5 juta. Mungkin da'i tengok biasa-biasa je ni, letak 1,000 kot. Dia tak, bukan 1,000 ni 1 juta. Jadi yang barang-barang macam berlian, permata ni orang tak tahu harga ni. Tapi emas ni orang tahu. Orang tengok daripada jauh pun orang tahu. Emas tu yang emas asli ataupun emas yang palsu, yang bukan emas sebenarnya. Jadi sebab tu Islam ni dia letakkan kewajipan tu kepada zakat emas saja. Baik, bagaimana jika perhiasan itu patah, sumbing ataupun putus, bagaimana hukumnya? Dia sebenarnya begini, dia zakat emas ni diwajibkan
kaedah dia dua tadi. Pakai dengan tak pakai. Itu saja kaedah dia dua saja. Cuma persoalannya patah ataupun sumbing tu macam mana? Kalau patah dan sumbing tu masih ada nilai dan kita pun dah akan fikir nanti kita akan buat yang baru, so kena masuklah nilai dia tu. Maknanya daripada pengiraan kita, katalah yang patah tu 3 gram, kita ada 100 gram, kita kena masuklah 100 shampoo 3, 103 gram sebenarnya nilai kita. Tapi kalau patah sumbing tu memang dah, kita pun dah tak ada, letak tepi lah katanya, tak fikir dah apa, tak ada nilai dah pun, itu kita tak perlu bayar lagi ataupun kita ambil pengiraan lagi. Maknanya yang kita fikir kita akan buat balik ataupun kita memang kita dah fikir kita akan campur-campur, kita buat yang baru kan, kadang-kadang orang buat yang baru. Dia tempur balik, dia buat barang baru umpamanya. Dia ambil guna yang 3 gram kalau contoh saya bagi tadi, maka diwajibkan kepada dia untuk masukkan sekali 3 gram walaupun patah tadi. Tapi macam saya cakap dengan Naim tadilah, kalau memang dah dengan keadaan dah 2 gram ni tepi, itu tak perlu kita masukkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan daripada saudara Muhammad Faizal. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz berkaitan dengan tapi sebelum tu Ustaz, sebelum soalan saya tu kita nak raikan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Ya, siapa di talian? Ini Mak Itun dari Taman Pokok Mangga Melaka. Oh, Ibu Mak Itun. Alhamdulillah pertama kali mendengar suara Ibu Mak Itun kita, selalunya di Facebook saja. Silakan soalannya pagi ini insya-Allah. Alhamdulillah. Mak Itun nak tanya pasal emas putih. Okay. Bolehkah kita bayar zakat? Dan satu lagi Mak Itun nak tanya, kita kan di 40, kalau kita ada bang kemas, kita gadai, perlukah wang yang kita dapat tu kita belanja untuk keluarga kita? Boleh tak Ustaz? Sekali lagi soalan kedua tu boleh Mak Itun? Ya. Soalan yang kedua tu, soalan nombor 2 tu. Soalan yang kedua tu. Kita ada barang, lepas tu duit yang kita dapat tu kita belanjakan untuk keluarga kita, boleh tak? Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Mak Itun. Dua soalan yang cukup baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan Ustaz jawapannya Ustaz. Bila kita bincang tentang pensyariatan hukum tentang zakat emas ni, dia berpandukan kepada ayat yang kita petik daripada surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Ini menjadi asas kepada kewajipan membayar zakat, sama ada zakat emas ataupun zakat perak. Firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maksudnya orang yang menyimpan emas dan juga perak dan mereka tidak infakkannya di jalan Allah, maka berilah berita gembira. Berita gembira apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Maksudnya yaknizuna, maknanya kalau dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman mereka sebut menyimpan emas. Tapi kalau tengok daripada perkataan yaknizuna ni, dalam bahasa dia kata al-imtila' wa tajammu'. Maksudnya kita penuhi ataupun kita kumpul. Maksud yaknizuna ni maksudnya orang yang mengumpul emas, mengumpul kekayaan dan juga perak, dan dia tidak infak, maknanya dia tidak membayar zakat. Maka berilah berita bahawa mereka itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi fabashirhum, berita gembira ni seolah-olah memperolok-olokkan tindakan mereka. Baik. Jadi atas ayat ni zakat emas itu diwajibkan. Cuma ada orang kata emas putih dan sebagainya ataupun istilah-istilah lain. Maksudnya ialah logam emas kuning ini. Ini yang menjadi perbincangan. Yang lain tu orang tak tahu nilai. Macam kita sebut tadilah. Jadi sebenarnya bayaran ini hanya kepada zakat emas yang kita faham ni. Emas kuning lah. Emas kuning, saya tak tahu saintifiknya namanya apa. Emas kuning yang menjadi kita kata asas kepada kekayaan hari ini. Swasta pun tak perlu lah Ustaz? Ya, swasta tidak perlu. Tetapi swasta ni kalau kita boleh pisahkan, kita tahu nilai dia. Pasal dia campuran lain. Kalau boleh tahu nilai dia, kalau kita ada pakar boleh nilaikan, sebenarnya swasta tu ada 3 gram emas. Itu kena bayarlah. Tapi kalau kita tak tahu, tak perlu buat apa-apa bayaran. Okey, tentang emas putih tadi. Betul, yang kedua tentang belanja. Kita pergi ke Ar-Rahnu,
Yelah, orang pergi Rohanu ni dia ada dua saja. Sama ada orang pergi untuk cari modal, perniagaan, dia pusing sekejap, ataupun orang yang memang memerlukan duit. Memerlukan duit. Jadi bila kita ambil duit tu, itu duit kita pun. Jadi macam mana kita nak guna, itu terpulang kepada kita. Tidak ada sekatan-sekatan tertentu. Boleh guna. Sebab itu memang duit kita pun. Emas tu dipegang oleh pihak Rohanu sebagai, emas kita sebagai cagaran lah. Mana kalau kita boleh bayar pada masanya, dia akan pulang balik lah. Kalau kita tak boleh sampai masa setahun, kita tak boleh, dia akan jual. Kemudian hak dia tu dia akan ambil lah. Baki tu dia akan beri kepada kita. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi di situlah dua jawapan bagi dua persoalan pada Mak Etun kita sebentar tadi. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita bersama. Jadi sedang betul sekalian, kita akan bincangkan lagi berkaitan dengan zakat. Namun sebelum tu, kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali kita bersama-sama dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik yang cukup penting buat kita bersama berkaitan dengan zakat emas dan perhiasan. Sudah semestinya ramai daripada kalangan penonton kita yang wanita khususnya yang menyimpan emas ataupun yang memakai emas. Pada pagi ini kita mendapat ilmu, sekiranya kita ni sudah cukup haul, cukup nisab dan juga cukup syarat-syarat untuk melaksanakan zakat. Jangan lupa untuk pergilah kita ke pusat urus zakat terdekat untuk kita laksanakan pembayaran zakat kita setelah cukup haul kita nanti, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan persoalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana pula dengan peniaga barang kemas? Zakat yang mereka perlu keluarkan, adakah zakat perniagaan atau zakat barang emas yang masih terdapat dalam kedai mereka? Terima kasih atas pencerahan. Sama-sama. Silakan Ustaz. Baik, soalan yang baik. Daripada Intan Zurina Abdul Razak bertanya tentang peniaga barang kemas. Kita kena bezakan pemilik barang kemas sama ada yang pakai ataupun simpan dengan peniaga barang kemas. Sebut peniaga, maksudnya itu adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Bila sebut zakat perniagaan, dia ada syarat-syaratnya lah. Syaratnya lebih kurang macam tadi lah. Muslim, sempurna milik, cukup nisab, cukup haul. Satu lagi, niat berniaga. Orang berniaga ni untuk dapatkan keuntungan. Dalam kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama, kita termasuk yang ditulis dengan sangat baik oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Zakah, dalam kitabnya Fiqh Zakah, pengiraan zakat perniagaan ini berdasarkan daripada riwayat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang dipetik daripada Kitabul Amwal daripada Maimun Ibn Mihran. Katanya begini, apabila sudah tiba tempohnya kamu berzakat, ini untuk perniagaan lah, cukup haul, maka hitunglah berapa jumlah wang tunai yang ada pada dirimu. Wang tunai ada berapa. Dan bagi barang perniagaan yang ada nilailah ia dengan mata wang. Begitu juga dengan segala hutang pelangganmu. Kena kira betul-betul. Yang mampu diharap kembali, maknanya ada orang hutang ni tak agak pun ada. Betul tak? Tak agak bayar balik. Tak tahu kurung ke berapa pula dia akan bayar ni. Hendaklah dia ambil kira dan kemudian tolaklah hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat atas bakinya itu. Baik. Daripada kaedah ni, daripada riwayat Abu Ubaid Al-Qasim ni, kita punya majlis-majlis agama Islam, pusat-pusat zakat, otoriti zakat, mereka buat berapa kaedah untuk memudahkan kita. Kaedah yang pertama, kalau kita nak kira zakat perniagaan termasuk zakat emas tadi ni, apa yang disebut sebagai kaedah untung rugi. Kaedah untung rugi. Mudah sangat. Ambil berapa hasil jualan dan kemudian tolak kos. Kosnya berapa.
Kemudian darab 2.5%. Tapi dan ini untuk peniaga kecil, kedai makan, orang meniaga yang kecil-kecil biasanya begitulah. Sebab biasa orang macam ni dia tiada penyata kewangan. Dan saya tidak cenderung untuk kita gunakan kaedah ini. Paling baik kita gunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah modal kerja. Modal kerja maknanya kita berniaga ni, syarikat ni tak kira kecil besar mesti ada penyata kewangan. Jadi kita akan buat daripada aset semasa kita tolak liability semasa darab 2.5%. Ini sesuai untuk syarikat berhad, syarikat yang berhad, enterprise, koperasi dan sebagainya. Jadi cara yang pengiraan yang tepat ialah menggunakan kaedah modal kerja. Cuma mungkin orang meniaga emas ni kata, macam mana pula aku nak kira? Mudah saja. Telefon pusat zakat yang berdekatan dengan kita, majlis agama Islam yang berdekatan dengan kita, telefon suruh datang kedai, kita tunjukkan kepada mereka penyata kewangan. Mudah. Tak perlu kita kira pun. Yelah, ini bukan bidang kita. Di dalam hidup ni tak semua perkara kita tahu. Betul, tak semua perkara kita boleh buat. Itu indahnya kehidupan. Kita perlukan orang lain. Jadi saya sarankan kepada pemilik kedai emas yang menonton, tanyalah Ustaz pada pagi ni bertindak segera. Kita dah buka 3-4 tahun ni, tapi tak pernah bayar zakat lagi. Pakai sedekah je. Jadi kita mulakan hari ni untuk kita hubungi pusat-pusat zakat terdekat kita untuk kita mengira zakat emas kita. Bukan mesti bayar hari ni, kira dulu. Betul tak? Kira dulu supaya insya-Allah perniagaan kita itu bukan sekadar maju. Kita berniaga bukan nak maju saja. Perniagaan yang diberkati. Perniagaan yang diberkati. Wa tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Perniagaan yang tidak pernah rugi ialah perniagaan kita dengan Allah, iaitu kita infakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi zakat membawa berkat. Nah, jadi seperti mana kesaranan daripada yang bagi Ustaz sebentar tadi kepada peniaga-peniaga kedai emas, jangan cepat-cepatlah untuk menghubungi pusat-pusat urus zakat berdekatan agar kira-kira boleh dilaksanakan dengan segera, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Yang kita sama-sama beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada Pak Su Li Romli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapakah kadar berat emas dan perak yang perlu dikeluarkan zakat dan bagaimanakah cara taksiran? Dan apakah perbezaan antara zakat emas dan perak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bertanya berkaitan dengan perbezaan antara zakat emas dan juga perak, Ustaz. Silakan. Baik. Kita pergi kepada perak dululah. Zakat nisab bagi perak adalah 595 gram emas. 595 gram emas. Jadi contohnya kalau kita memiliki perak itu sebanyak 600. 600 gram kali RM2.45. Ini harga berapa tahun lepas? Saya tak tahu harga yang terkini. Darab 2.5%. Dan nisabnya ialah sebanyak 200 dirham ataupun 590 gram emas seperti yang kita sebutkan tadi. Itu untuk zakat perak. Cuma saya sebutkan tadi masa kita berehat, saya cakap dengan Da'i tadi, perak ni kurang lah. Ada, tapi tak banyak sangat. Orang sekarang ni lebih kepada zakat emas. Baik, kalau emas tadi kita kembali balik tadi pada kadarnya iaitu 20 mithqal. 20 mithqal, 20 mithqal ataupun 85 gram emas ataupun kadar dia 25 mayam. Jadi kadarnya seperti tadi juga 2.5%. 2.5%. Baik, berapa harga 1 gram? Harga 1 gram kalau untuk Selangor Selangor sebagai contoh RM230.70 1 gram. Jadi kalau 1 gram berapa tadi? 1 gram RM230.70. Jadi kita kalilah. Kali 85 gram emas. 85 gram emas kita kali berapa jumlahnya. Tapi lebih kurang kita sebut di awal tadi, lebih kurangnya 20,000 lah. 20,300 sekitar tu. Tapi nak mudah ingatnya, dia kalau main angka ni kita tak ingat, kita kena ambil jumlah besar. 20,000. Sebenarnya kalau 20,000 tu dah wajib lah. Kalau 15 tu tak wajib. Jadi perkembangan kalau kita bekerja di institusi zakat ni pun kita nampak harga emas tu semakin meningkat dari hari ke hari. Ini barangkali di antara hikmah
Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan sebagai zakat emas ni sebagai satu jenis zakat yang wajib kepada orang Islam. Dan kita sendiri orang Islam ni, motivasi kita bila sebut zakat ni, kita kena bekerja, kita kena berniaga sampai kita mampu bayar zakat. Saya ulang lagi, kita orang Islam, motivasi kita hidup kita ni, kita ke peringkat biar kita boleh tunaikan zakat. Kita bekerja makan gaji ke, ataupun kita berniaga ke, kalau boleh usahakan sampai boleh bayar zakat. Lepas bayar zakat, apa kena usahakan lagi? Usaha untuk tambahkan bayaran zakat. Sebab dengan kesenangan yang kita peroleh itu akan memberi ruang kerja kepada orang lain. Kita ni bekerja bukan untuk keperluan kita saja, tapi kita kena fikirkan juga untuk keperluan orang lain. Orang berniaga lagi besar, dia dapat beri ruang kerja yang lebih ramai kepada umat. Ini indahnya agama. Agama nak kepada kita supaya kita tak kumpul duit itu simpan semata-mata, tapi kita kembangkan. Bila kembang, kita akan dapat, insya-Allah dapat melaksanakan ibadah zakat daripada masa ke semasa. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah, jadi kepada anak-anak muda kita yang mungkin pada saat ini sedang menonton kita, Ustaz, pastikan kita pasakkan dalam diri kita untuk bekerja selepas ini agar sampai kita mampu untuk bayar zakat. Dan kepada yang sudah pun bayar zakat, kita berusaha untuk tambahkan lagi pembayaran zakat kita. InsyaAllah, Ustaz, sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara betul sekalian, jom kita beralih ke persoalan yang berikutnya, iaitu daripada Tuan Ismail Maisa. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kelebihan dan keistimewaan bagi orang yang mengeluarkan zakat emas dan perhiasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bertanyakan berkaitan dengan hikmah pembayaran zakat emas dan perak ni, Ustaz. Silakan. Baiklah, orang yang membayar zakat ini, melaksanakan ibadat zakat termasuk zakat emas ni, dia akan mendapat kelebihan-kelebihan. Yang pasti sekali kelebihan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat janji syurga, dan pada masa yang sama akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Berbeza dengan orang yang mengambil mudah. Kita baca ayat tadi, cuma saya tak baca habis tadi. Orang yang mengambil mudah tentang bayaran zakat, dia tak berzakat ini, Allah Ta'ala hukum dia kalau di neraka, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Mereka akan dibakar, disela dahi mereka, rusuk mereka, belakang mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang kamu kumpulkan untuk diri kamu dahulu. Jadi dalam perbincangan ulama tentang nikmat ataupun azab neraka ini akan disebut dalam bentuk perkataan. Perkataan ini kata, dahlah masuk neraka dihina pula. Rasakan kamu. Berbeza dengan orang mukmin yang melaksanakan ibadah zakat, melakukan ketaatan, dia akan dialu-alukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat tempat mereka, bagaimana perbuatan baik mereka di dunia dahulu. Jadi sudah tentulah kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah, kita nak dapat kedudukan yang baik di sisi Allah Ta'ala di akhirat. Dan kedudukan yang baik itu bermula dengan kita melaksanakan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok dalam rukun Islam kita tu, kalau boleh dengan izin Allah, kita nak laksanakan. Kalau dalam rukun Islam tu ada solat tak ada masalah lah. Ada zakat, kita nak tunaikan zakat. Ada haji, kita doa, kita usaha keras supaya sampai satu hari kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu Allah. Berpuasa tak ada masalah lah. Jadi dia ada dua yang kadang-kadang masyarakat kita tak ada peluang untuk berzakat, untuk menunaikan haji. Jadi menunaikan haji tu, kita biar ada simpanan di tabung haji yang melayakkan kita. Bila akan dipanggil tu tak apalah. Yang penting kita berbuat sesuatu. Dan satu lagi tadi saya katakan, untuk kita menunaikan zakat. Jadi ia akan memberi satu semangat, memberi satu motivasi kepada kita untuk kita bekerja, untuk kita berusaha sungguh-sungguh, sehingga insya-Allah kita termasuk daripada kalangan orang yang mampu melaksanakan rukun Islam, iaitu menunaikan zakat.
Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, sebab itulah dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun Ustaz, dalam ayat 61, bila mana Allah bertanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, diberi pilihan untuk hidup semula, apa yang mereka nak lakukan adalah bersedekah. Betul. Salah satu sedekah adalah dengan membayar zakat tersebut. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini membakar semangat kita untuk melunaskan kewajipan kita di dalam bayar zakat. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa ringkas pada Imam Ustaz agar majlis program kita pada pagi ini dipenuhi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kami semua dapat mengambil manfaat daripada apa yang Ustaz kongsikan. Jadi saudara betul sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini akan menjadi panduan buat kita bersama. Dan jangan lupa untuk saksikan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hadari dan juga yang berbahagia ahli panel kita yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan perbincangan berkaitan dengan fiqh mandi. Jadi saudara sekalian, sudah semestinya banyak yang kita akan dapat pada esok hari. Saya dan Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.